Streaming di www.manis.fm ataupun nak mudah lagi, anda boleh saja muat turun aplikasi Manis FM secara percuma di App Store ataupun di Google Play. Okey, kembali bersama dengan kami berdua pagi ini dan yang pasti jam 8 pagi sekarang kita bersama dengan pengarah Kolej Vocational Wakaf Tembusu Kuala Nerus Terengganu. Kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah untuk slot suara kita. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Dah breakfast orang kata. Alhamdulillah. Dah selesai. Dah kata dari awal ni. Nampak ceria dah tu. Bagi semangat ni. Kata pukul 5.30 tadi dah breakfast. Dah breakfast awal? Ya ke? Semangat punya pasal. Sebelum subuh tu. Okey, so hari ni kita nak tanya teruslah mengenai College Vocational. Jadi kita nak first ni kita nak tanya dulu. Kata nak minta terangkan sedikitlah tentang rasional penubuhan College Vocational di Malaysia. Silakan. Terima kasih pertama sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Manis FM, khususnya Nora dan Syazwan Sama-sama. kerana sudi menjemput kami untuk sesiaran pada pagi ini. Sebenarnya rasional penubuhan College Vocational ni dah lama. Sejak kita 2012 lagi bila diperkenalkan program Mintis di negara kita, iaitu sebagai transformasi pendidikan vocational. Untuk makluman semua pendengar, kita lihat bahawa pendidikan vocational atau pendidikan teknik vocational ini merupakan satu keperluan kepada tenaga kerja mahir kita negara ini. Sebab apa? Untuk menjelang 2020, tahun 2020 yang tak sampai 2 tahun lagi, negara kita akan menjadi negara maju. Ya, betul. Jadi bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan tenaga kerja mahir, jadi kerajaan merasakan bahawa kita perlu bergerak ke depan bagi memastikan bahawa lepasan-lepasan ataupun pelajar-pelajar kita mempunyai tenaga mahir yang cukup bagi memenuhi pasaran kerja di negara kita. Jadi kita lihat di sini bahawa sebagai negara maju, rakyatnya juga perlu pendapatan tinggi. Ya, betul. Untuk berpendapatan tinggi, mereka perlu berkemahiran tinggi. Sebab itulah kerajaan cuba merangka satu program pendidikan vocational yang dulunya kita kenali sebagai sekolah vocational, betul. tapi ditransformasikan menjadi sekolah vocational di mana lepasan kami kali ini bukan hanya di peringkat SPM ataupun sijil vocational Malaysia, tetapi kepada diploma vocational Malaysia. Kira naik taraf tu. Naik taraf lah. Tapi dia still macam kata syllabus dia tu? Syllabus dia kita menggunakan satu kurikulum yang baru, iaitu kurikulum vocational. KSKV. Awal ni nak tanya terus ni. Betul. Nampaknya jelas sekali. Kata penjelasan daripada Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah. Dan kejap lagi Nura, kita nak tanya bagaimana hala tuju pelajar-pelajar kolej vocational ni. Okay, so stay tune di Manis FM. Gaya Pantai Timur. Maniskan pagi anda mendengarkan Manis Pagi bersama dengan Nura dan juga Syazwan. Dan pagi ini untuk slot suara kita bersama dengan pengarah Kolej Vocational Wakaf Tembusu Kuala Nerus Terengganu, iaitu kita bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah. Alright, dan seperti yang dijanjikan, kita nak tanya bagaimanakah hala tuju pelajar selepas tamat pengajian di Kolej Vocational. Orang kata dari segi keboleh pasaran kerja dan peluang melanjutkan pengajian dan keusahawanan. Terima kasih Syazwan. Ini hala tuju. Ya. Apabila kita memperkenalkan satu perubahan dalam sistem pendidikan kita, iaitu College Vocational, transformasi yang kita buat ni, kita telah merancang hala tuju College Vocational ini khususnya untuk pelajar-pelajarnya. Di mana 70% lepasan College Vocational ini disasarkan untuk menjadi tenaga kerja mahir. 7% ini ialah untuk pasaran industri yang ada di negara kita, khususnya untuk industri 4.0 ini. Dan 20% lagi disasarkan untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi dalam bidang masing-masing. Bukan bermaksud pendidikan tinggi ini kepada di universiti semata-mata, malah mereka mengkhususkan kemahiran mereka itu dalam bidang yang mereka ambil sebelum ini. Dan 10% lagi kita harapkan menjadi usahawan. Kerana lepasan kemahiran ini ataupun College Vocational ini selalunya mereka punya kepakaran. Betul. Dan mereka akan perkembangkan kemahiran itu melalui usahawan. Seperti mana kalau mereka buka kedai-kedai ataupun pusat servis seumpamanya, hasil daripada pembelajaran selama 4 tahun di kolej kami. Maknanya dekat kolej ni still 4 tahun? 4 tahun. 2 tahun untuk sijil vocational Malaysia dengan syarat-syarat tertentu yang cukup. Mereka akan ditawarkan untuk peringkat diploma. Dia macam ni lah, Form 4, Form 5 dan sama untuk Form 6 ke macam mana? Dia bukan pasal. Dia sekarang ni begini. Kita tak panggil, dia tak panggil Form tu. 4, Form 5. Kita panggil Kita untuk SVM tahun 1, tahun 2. Kemudian kita untuk diploma, selepas dia cukup syarat, selepas dia mengambil SVM itu yang setara dengan SPM, mereka menganjurkan peringkat diploma. Kita akan tawar peringkat diploma. Kira diteruskan untuk macam untuk diploma tu di kolej yang sama. Faham. Jadi
untuk SVM, kita juga dalam masa yang sama, selain daripada Diploma Vocational Malaysia, kita juga bersekali dengan Diploma Kemahiran. Iaitu yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK. Jadi bermakna apabila pelajar-pelajar kami berada di Kuala Vocational, iaitu selama 2 tahun mereka dapat SVM yang setara dengan SPM yang diiktiraf oleh JPA, dan kemudian 2 tahun lagi itu sambungan diploma, dikeluarkan Diploma Vocational Malaysia dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, dan dalam masa yang sama mereka juga akan dinilai untuk kemahiran di peringkat JPK. Faham. Alright. So ada yang bertanyakan, kata bagaimana dengan sistem pengajian dia pula? Kata taraf dia tu macam SPM juga. So mungkin ada sistem yang lain ke? Ya, sistem yang lain. Ikutkan sebenarnya kita memperkenal diploma kemahiran ini ataupun sekolah vocational ini bukan dibuat secara suka-suka. Kita atau kerajaan meminda Akta Pendidikan, iaitu Akta Pendidikan Pindaan 2015 bagi membolehkan kerajaan memperkenalkan sistem pendidikan kuala vocational. Dengan pindaan ini kami boleh menggunakan kurikulum SKSKV untuk aktiviti kurikulum yang diperkenalkan kepada pelajar-pelajar. Bukan kurikulum yang digunakan di peringkat sekolah harian biasa seperti mana kurikulum ini. So nak tahu juga macam mana nak masuk college ni. Cara-cara dia kan. Kejap lagi. So stay tune bersama dengan kami dalam Manis Manis Pagi. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Manis FM Gaya Pantai Timur, Manis Pagi bersama saya Syazwan dan juga Nura temani anda. Dan untuk slot suara kita hari ini, kita bersama dengan tetamu jemputan. Kita ada Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah, merupakan pengarah Kolej Vocasional Wakatan Besu Kuala Nerus, Terengganu. So tadi dah disebutkan tentang sistem pengajian di Kolej Vocasional. So sekarang ni kita sedia maklum di Terengganu terdapat 4 buah Kolej Vocasional, di mana dekat Wakaf Besu merupakan salah satu daripada 15 buah kolej vocational lah dekat Malaysia ni yang ditransformasikan daripada sekolah menengah vocational kepada kolej vocational. Jadi kita nak minta Tuan Haji terangkanlah antara kursus-kursus yang ditawarkan dekat kolej vocational dan juga antara senarai kursus yang popular yang menjadi pilihan ramai pelajar. Maknanya orang nak masuk ni mesti dia akan tanya, apa kata kursus apa yang paling orang minat, orang pilih kan. Macam mana tu Tuan Haji? Sebenarnya nak betulkan sikit lah, bukan 15 kolej vocational yang ada di negara kita. 15 kolej vocational tu ialah kolej rintis. Okay. Kolej rintis. Jadi di Terengganu kita ni ada 4 buah kolej vocational, iaitu kolej vocational Wakatan Besu, kolej vocational Kemaman, kolej vocational Dungun dan kolej vocational Besut. Di kolej vocational Wakatan Besu sendiri, program-program yang ditawarkan yang peringkat diploma sekarang ni, kita ada teknologi otomotif, teknologi elektrik, teknologi elektronik, teknologi kimpalan, teknologi pembinaan, teknologi penunjukan dan penyamaan udara, teknologi pemesinan industri, kesetiausahaan pentadbiran dan juga perakaunan. Itu di Kolej Vocasional Wakatan Besu. Sementara di Kolej Vocasional yang lain seperti di Kemaman, kita ada 9 program. Di mana sebahagian daripada program yang itu ialah kita lihat sama juga seperti yang ditawarkan di Kolej Vocasional Wakatan Besu. Dan untuk makluman pendengar, lebih tepat lagi kalau sekiranya kita melihat dalam laman web BBTV ataupun bagi pendidikan teknik vocational, senarai program-program ditawarkan. Jadi sebenarnya untuk pelajar-pelajar kita belajar ataupun menyambung pengajian, mereka boleh melihat di situ program-program yang bersesuaian dengan minat pelajar-pelajar kita. Khususnya lepasan PT3 nanti. Maksudnya lepas pada PT3 boleh terus minta, tapi tengok dengan khusus yang sesuai lah. Ya, betul. Sebab kita ada lebih kurang 300 program di seluruh negara. Antara syarat-syarat untuk kemasukan kolej macam mana tu? Syarat umum yang saya boleh bagi, sebab apa syarat-syarat khusus ni dia mengikut program. Syarat umumnya adalah mestilah lepasan PT3. Di mana semua calon PT3 sekolah kebangsaan, SMK, sekolah kebangsaan yang mengambil PT3 tahun semasa lah. Sekarang ni tahun untuk pengambilan 2019 kita membuka peluang kepada calon-calon PT3 2018. Jadi kelulusannya ialah seperti mana syarat yang minimum mendapat C ataupun D untuk subjek-subjek yang mereka ambil semasa PT3. Jadi untuk maklumat lebih tepat, kalau sekiranya pelajar-pelajar berminat untuk program ini ataupun melanjutkan pengajian di peringkat Kolej Vocational, mereka boleh melihat di laman-laman web
ataupun berhubung dengan kaunselor masing-masing di sekolah masing-masing. Okey. Orang kata cara untuk memohon lah. Macam tu, kan? Boleh layari laman webnya. BBTV www.gov.my bbtv.gov.my. Okey, betul dekat sana. Kata parents pun boleh usah-usah dah. Tengok-tengok dekat sana ya. Alright. Dan nantikan jam seterusnya kita akan tahu antara lebih details tentang College Vocational bersama dengan kami di Manis FM. Gaya Pantai Timur. Terima kasih kepada anda kerana terus kekalkan di Manis FM Gaya Pantai Timur bersama saya Syazwan dan juga Nura temani anda untuk manis-manis pagi. Okey, dan pagi ini untuk slot suara kita masih lagi bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah sebagai pengarah College Vocational Wakaf Tembusu Kuala Nerus Terengganu, dan bercerita hari ini pasal College Vocational. Okey, di seluruh Malaysia sebenarnya, tapi hari ini macam just point orang panggil dah. Kata College Vocational di Wakaf Tembusu, dan kita nak tahu juga antara yuran bayaran ataupun yuran pengajian untuk masuk ke College Vocational ni. Ya. Untuk makluman semua pendengar khususnya, sebenarnya College Vocational Wakaf Tembusu ataupun College Vocational di negara kita ni sebenarnya merupakan tajaan sepenuhnya oleh kerajaan. Okey. Jadi apabila pelajar-pelajar atau pelatih kami masuk ke College Vocational, mereka tidak dikenakan yuran sebagaimana di sekolah-sekolah kebangsaan. Cuma ini katakan yuran tambahan ataupun yuran dikenakan yang biasa dikenakan di sekolah biasa juga dikenakan kepada kami seperti yuran asrama. Itu pun bergantung kepada pendapatan ibu bapa. Okey. Bagi yang berpendapatan kurang RM5,000, mereka hanya dikenakan sehari RM1 sahaja. RM1 sahaja. Okey. Dan bagi pendapatan lebih daripada itu RM3 sehari. Maknanya kalau lebih daripada pendapatan RM5,000, RM3 satu hari untuk yuran tu lah. Yuran asrama. Okey. Yang lain-lain tu kalau kita ada kutip penyuran pun bukan yuran lah, sumbangan. Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa dan itu saja yang selalunya kita kutip untuk pengajian mereka. Tapi kalau yuran ni boleh dikatakan percuma saja. Kalau masuk sekolah percuma, untuk masuk asrama RM5,000 ke bawah pendapatan ibu bapa, RM1 satu hari. Lebih daripada RM5,000, RM3 satu hari. Untuk asrama lah. Maksudnya untuk masuk ke sekolah tu percuma saja. Sampai ke tahap diploma. Sampai ke tahap diploma pun percuma. Maknanya 4 tahun diorang kat sana? 4 tahun. Okey. Maknanya tak payah nak apply PTPTN ke MARA ke apa semua, tak payah. Percuma sahaja. Sedangkan pengajian yang kita tawarkan ke peringkat diploma. Jadi kalau kita tidak ambil peluang ini, saya rasa amat-amat rugilah. Sebab dari segi pendidikan kita berikan pun setaraf seperti mana di peringkat diploma di kolej-kolej swasta yang lain. Betul. Kata anak-anak kita sekarang ni, adik-adik kita pun jangan nak kata lepaskan peluang. Belajar elok, jangan main-main. Okey, dan sekarang ni Nura, selain pada itu boleh tak Tuan Haji terangkan tentang kemudahan yang terdapat di College Vocational tu? Kemudahan seperti mana yang kita tahu bahawa apabila kita memperkenalkan satu sistem ataupun satu tempat pendidikan, jadi kemudahan kita sediakan seperti mana yang ada di negara kita, iaitu asrama misalnya. Jadi bila keperluan asrama, pelajar-pelajar untuk makluman, untuk di College Vocational Wakaf Tembusu, pelajar untuk peringkat SVM, kita tawarkan keseluruhannya boleh tinggal di asrama. Jadi tak kiralah sama ada mereka berdekatan dengan kolej ataupun jauh, jadi kita bertempatkan mereka di asrama. Jadi selain pada asrama, kemudahan-kemudahan sukan. Kemudahan-kemudahan sukan pun kita ada. Malah di College Vocational Wakaf Tembusu, sukan-sukan yang popular dan menjadi benchmarking ataupun trademark pada kami iaitu mesti rugby, sepak takraw. Kita ada juga kemudahan untuk badminton, football, soccer dan tempat padang-padang semuanya. Kita ada. Jadi untuk rekreasi pelajar-pelajar waktu aktiviti petang ataupun waktu hari Minggu memang tidak ada masalah lah. Maknanya bebas lah. Maknanya bukan bebas keluar bukan sekolah. Bebas keluar sekolah. Dalam asrama tu je lah. Dalam kawasan kolej kita pun cukup kemudahan rekreasi riadah pelajar-pelajar itu. Semuanya cukup Nura. Kemudahan ada, apa semua ada. Yuran pun percuma. So semua apa lagi? Disediakan. Nak apa belajar sahaja. Mari sekolah tu belajar, bukan monteng. So Nura nanti kena masuk belajar balik. Masuk balik. Boleh ke lulus ke? Kalau umur sekarang ni boleh masuk balik. Kalau tengok pada rupa tu lulus. Tengok adik lah. Adik lah. Tuan Haji pun takut ambil Nura.
Takut cukup banyak dah. Okey, dan kejap lagi mungkin ada Tuan Haji nak selitkan antara lebih detail untuk kata last nak ending dah ni tentang College Vocational. Jadi teruskan bersama dengan kami di Manis FM Gaya Pantai Timur. Lagu nyanyian Siti Sarah dengan Semakin Baru Saja menghiburkan pagi anda bertemakan Nura dan juga Syazwan. Kami tidak berdua, kami bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah sebagai pengarah College Vocational Wakaf Tembusu Kuala Nerus Terengganu. Ya, tadi orang kata semuanya dah jelas Nura. Ya. Ada cerita pasal yuran sekolah, kemudahan dan macam-macam lagi. Ya, cara-cara nak memohon pun ada. Ya, betul. Tapi mungkin Tuan Haji nak sambung sedikit, nak kongsi lebih kata detail lah. Mungkin ada yang tinggal-tinggal tu. Boleh kongsikan bersama dengan kami. Sebenarnya Nura dan Syazwan, Ya. sebenarnya pendidikan vocasional ni ataupun pendidikan teknik vocasional ni bukanlah untuk golongan pelajar yang kita katakan suam-suam kuku dalam akademik. Betul. Sebenarnya pendidikan vocasional ni terbuka pada semua. Okey. Kerajaan menjenamakan semula TVET ini ataupun pendidikan teknik ni, teknik vocasional ni supaya apa? Untuk membetulkan persepsi negatif ini. Di mana masyarakat sering beranggapan bahawa sistem pendidikan itu pilihan kedua. Okey. Dan hanya diceburi oleh mereka yang tidak mempunyai kelayakan akademik yang baik. Sebenarnya pendidikan kita ataupun qualification ni terbuka kepada semua pelajar yang berminat dalam bidang vocational. Ya, betul. Kerana bidang vocational ni lebih pada hands on, di mana di dalam sistem kami 70% adalah berkaitan dengan amali dan 30% akademik. Jadi dengan adanya pendahan seperti ini, pelajar-pelajar yang selalunya kecenderungan kepada akademik itu kurang, mereka lebih berminat daripada hands on. Jadi di sinilah tempat mereka untuk melanjutkan pengajian mereka. Betul tu. Maknanya kita kena ubah mentaliti kita sekarang untuk masuk ke college tu. Maknanya lepas PT3 di Cemerlang pun boleh masuk mohon. juga. Boleh je kalau minat dengan mechanical kan. Maksudnya yang Kemahiran hands on lah, Kemahiran kemahiran. lah. Dan kita lihat juga dalam era industri 4.0 ni, kita lihat bahawa keperluan tenaga kerja bagi pasaran selepas jualan ataupun selepas produk itu dikeluarkan amat memerlukan tenaga-tenaga mahir ini. Kan, dan lain daripada itu juga di dalam rancangan negara kita iaitu hasrat kerajaan untuk menambah jumlah tenaga mahir daripada sekarang ni kita hanya ada 28% sahaja tenaga mahir tempatan kepada 35% pada tahun 2020 nanti akan tercapai dengan adanya qualification ni. Jika tidak adanya perubahan-perubahan ini, kita terpaksa mengambil tenaga luar dalam pasaran kerja negara kita. Jadi kebergantungan kepada pasaran tempatan itu amat terhad. Terutama sekali apabila kita ingin menjadi sebuah negara maju. Jadi dengan adanya peluang-peluang seperti ini, saya berharap benar supaya rakyat Terengganu khususnya ambillah peluang ini untuk menghantar anak-anak masing-masing ataupun pelajar-pelajar yang dengar siaran ini supaya mengambil peluang ini. Kerana apa? Di sinilah kita mulakan kejayaan kita pada masa depan, iaitu 70% pada lepasan kita nanti insya-Allah boleh mendapat peluang pekerjaan yang baik dalam bidang industri. InsyaAllah. Maknanya kalau tak ada peluang kat luar pun boleh usaha dengan sendirinya buka kedai ke. Sebab dia dah ada kemahiran kan. Betul. Sekarang ni jangan malu je. Dan kalau kita lihat dari segi statistik lepasan qualificational untuk yang graduan tahun lepas hampir 100% sudah mendapat peluang pekerjaan. Jadi berbanding kalau kita lihat kalau mereka tidak ada kemahiran, tentu sukar untuk mendapat peluang ataupun kalau boleh bekerja pun mungkin dengan gaji yang rendah. Betul. Tapi dengan ada kemahiran, kalau kita lihat statistik tu purata lebih daripada 1,500 pendapatan mereka. Sebab dah ada kerja tetap pun boleh buat income betul. lebih kan. Dalam kerja pun Nura, orang nak kemahiran sekarang ni. Kemahiran tu adalah penting. Okey. Detail betul-betul lah ni. Okey, so kata-kata terakhir daripada Tuan Haji sendiri untuk semua pendengar Manis FM, untuk yang nak kata join khusus ni, nak masuk ke college vocational, macam mana cara dia sekali lagi boleh? Sebenarnya saya ingin berkongsi sebuah kisah pengalaman setelah mula-mula qualification diperkenalkan. Kerana pada satu hari pada tahun 2014 iaitu selepas tahun untuk qualification yang bukan rintis 2013 diperkenalkan ke seluruh negara. Sebelum tu rintis 2012 tapi 2013 diperkenalkan seluruh negara. Jadi pada 2014 saya terjumpa ataupun secara kebetulan ini yang dikatakan dikongsi di sini dengan seorang bapa yang lahirkan rasa kebimbangan apabila anaknya belajar di qualificational. Saya tanya kenapa bimbang? Dia kata anak saya bila belajar di qualificational tidak ada sijil SPM. Jadi bagaimana masa depan dia? Saya tanya lagi, anak abang
kursus apa? Dia kata anak saya mengambil kimpalan. Okey. Sekarang ni dah tahun kedua lah. Jadi kebimbangan tu kerana apa? Tidak ada SPM. Tapi kita ada SVM, yang setara dengan SPM. Okey, kemudian saya tanya lagi. Masa di sekolah harian ataupun SMK, kursus apa dia ambil? Kelas sains kah? Tidaklah, kalau kelas aliran kempalan ni anak dia son-son kuku lah. Begitulah maksudnya. Okey, kalau sekarang ni kimpalan, baik, cuti yang lepas anak buat apa agak ni masa cuti bulan 12 itu? Dia termenung sekejap. Baru dia jawab, saya beli mesin untuk welding pada anak saya, dan masa cuti yang lepas dia telah membuat penutup longkang di rumah. Saya kata padanya, kalau anak abang setahun dah boleh buat penutup longkang sendiri, Ya, betul. tapi kalau 4 tahun dia belajar di tempat kami, agak-agak apa dia boleh buat? Bila dia mendengar penjelasan saya tu, tak apalah cikgu, dia kata, biar kekal di sini lah. Maknanya, masa depan untuk pelajar-pelajar di college vocational setelah mendapat 4 tahun kemahiran, 70% daripada kemahiran itu dan 30% akademik ini, boleh meyakinkan mereka, khususnya untuk menjadi usahawan, paling tidak. Kerana apa? Dengan adanya kemahiran ini, mereka boleh survive masa depan mereka berbanding kalau sekiranya tidak ada kemahiran. Jadi kemahiran tu penting Okey, so kata-kata last untuk hari ini. Okey, untuk terakhir pada saya pada pagi ini, saya mengharapkan semua pendengar ambillah peluang ini untuk menimba peluang ataupun mengambil peluang ini untuk mengarahkan anak-anak ataupun adik-adik yang mendengar dalam siaran ini supaya menceburkan ataupun melanjut pengajian di college vocational dengan bidang-bidang yang ada mengikut minat masing-masing. Kerana kita sebenarnya tidak terhad pada anak Terengganu. College vocational yang ada di seluruh negara kita terbuka kepada semua. Di Johor nak minta ke Terengganu pun boleh, di Terengganu nak minta di Pulau Pinang pun boleh, dengan syarat kita bersetuju dan berminat untuk meneruskan pengajian dengan syarat-syarat yang disebutkan sebentar tadi. Tak ada masalah. Kena ada minat je. Yang kita ada minat, masuk je. Ya. Kan? Alright. Dan Mohon kita dari online. Ya, online sahaja bbtv.gov.my. Bukan BTV, www.gov.my. www.gov.my. Alright. Okay. So kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah merupakan sudi singgah di Konti Manis FM dan kongsikan pelbagai cerita lah Nura. Hari ini tentang college vocational ya. Okey, semoga sudi hadir lagi lah ke Manis FM lepas. InsyaAllah jika dijemput, datang. Ya, terima kasih Tuan Haji. Sama-sama.